pencak silat, ingat Syekh Alauddin. Semasa kecil saya ingin menjadi seorang guru. Saya tidak begitu suka berbual pasal diri memang seorang yang pendiam dan amat pemalu. Main goli, main Kampung captik. itu adalah Peluang untuk anak-anak mampu muda. memikat dengan bahasa yang mudah. Projek Bual adalah hasil usaha-sama Projek Memori Singapura SMP di Lembaga Perpustakaan Negara untuk menjayakan ulang tahun Singapura yang ke-50. SMP adalah sebuah gerakan nasional yang bertujuan untuk merakam, dokumen dan memberi akses awam kepada detik-detik kenangan berharga yang berkaitan dengan Singapura. Kenangan-kenangan ini adalah ingatan rakyat Singapura secara individu dan juga pertubuhan, persatuan, syarikat-syarikat dan kumpulan-kumpulan tanah air. Selaras dengan kepentingan sosial yang lebih besar, Bual bertujuan untuk menjadi sumber maklumat yang sahih dan berguna kepada rakyat Singapura. Kami ingin orang ramai mempunyai akses kepada cerita-cerita unik anggota masyarakat Melayu Islam tempatan. Projek Bual memaparkan kejayaan dan mengakidkan rencana daripada individu-individu Melayu Islam yang telah membuat sumbangan penting dalam pembangunan Singapura. Personaliti-personaliti dikenal pasti atas dasar kepimpinan dan kejayaan dalam bidang masing-masing. Di antara bidang-bidang yang terpilih adalah seni dan hiburan, perniagaan, bahasa dan akademik, sukan, politik dan agama. Bual berharap untuk menelusuri kehidupan sumbangan dan mendengar sudut pandang ikon-ikon ini. Projek ini bertujuan untuk memupuk kesefahaman yang lebih mendalam di kalangan masyarakat, memupuk rasa kekitaan yang lebih kukuh, di samping mendidik masyarakat tempatan mengenai perkembangan dan cabaran yang dihadapi masyarakat Melayu Islam. Hasil projek ini adalah sebuah bahan rujukan tentang ikon-ikon era ini untuk kajian generasi rakyat Singapura yang akan datang. Rakaman ini boleh diakses dengan mudah oleh masyarakat Singapura di dalam dan juga di luar negara, dan juga penonton yang terdiri daripada penyelidik, pelajar, profesional dan juga pengunjung yang lain. Dokumentasi ini adalah rakaman temu Bual sepanjang 1 hingga 2 jam untuk setiap ikon. Temu Bual akan dilakukan dalam 3 bahagian, iaitu pertama, latar belakang dan cerita-cerita peribadi. Kedua, tugasan semasa dan pandangan mengenai industri masing-masing. Dan akhir sekali, rancangan peribadi untuk masa depan dan pandangan masa depan tentang industri masing-masing. Kita mengenali lebih dekat imam masyarakat, ulama dan mufti Singapura, Sohibus Somaha, Ustaz Dr. Muhammad Fatris Bakaram. Yang pertama dan utama, kami mengucapkan terima kasih buat Ustaz Dr. Muhammad Fatris Bakaram kerana bersama kami dalam Projek Bual. Terima kasih kembali. Soalan pertama saya, Ustaz merupakan ulama besar Singapura dan menyandang jawatan sebagai mufti negara. Apakah sejak dari kecil lagi Ustaz bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin negara? Saya rasa saya tidak pernah meletakkan cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin kepada masyarakat apabila saya berada di peringkat awal kehidupan saya. Tetapi kemungkinan minat untuk berbakti dalam bidang agama kepada masyarakat itu timbul apabila saya memerhatikan almarhum ayahanda saya sendiri yang merupakan seorang guru agama di sebuah kampung di Pasir Panjang. Jadi melihat beliau membimbing masyarakat, membantu memberi nasihat kepada orang-orang kampung yang perlukan nasihat. Saya rasa secara semula jadi timbul kecenderungan itu. Dan alhamdulillah, walaupun saya tidak dipaksakan untuk memilih aliran-alirannya tertentu dalam pendidikan saya merasakan mungkin telah begitulah yang dirancangkan Tuhan untuk perjalanan hidup sehinggalah pada hari ini. Berbalik kepada yang Ustaz katakan tadi, yang Ustaz tinggal di sebuah kampung di kawasan Pasir Panjang. Ustaz memulakan pendidikan formal di, kalau tidak silap saya, di Sekolah Rendah Inggeris Pasir Panjang di daerah pantai barat Singapura. Boleh tak Ustaz ceritakan sedikit sebanyak kenangan-kenangan Ustaz ketika kanak-kanak dahulu di kawasan tersebut, dan adakah Ustaz membesar di kawasan Pasir Panjang itu sendiri? Alhamdulillah, saya bersama dengan keluarga dibesarkan di kampung
di Pasir Panjang, di kawasan Lorong Sarhat sekarang ini, berdekatan dengan Masjid Ahmad di South Buona Vista Road. Disekolahkan oleh kedua orang tua saya di Sekolah Rendah Inggeris Pasir Panjang sejak daripada tahun 1977 hinggalah selesai PSLE 1982. Jadi itulah saya katakan sebagai sejarah permulaan hidup peringkat rendah, bersama-sama dengan orang-orang kampung, jiran-jiran kampung, ke sekolah bersama, berjalan kaki, merentas kampung sebelah ya sebelum sampai ke sekolah. Sekolah selama setengah hari, kemudian jika sekolah sebelah pagi bermakna sebelah petang saya akan meneruskan pengajian di madrasah kampung yang adalah sebelah petang. Kalau sebaliknya, apabila sekolah rendah sebelah petang, maka sebelah pagilah saya memulakan hari dengan kelas agama dahulu di madrasah kampung. Jadi itu berjalan selama 6 tahun sebelum saya membuat keputusan setelah keputusan peperiksaan sekolah rendah ataupun PSLE keluar pada tahun 1982, di mana pada waktu itu saya meluahkan hasrat kepada orang tua saya untuk bertukar aliran ke pendidikan sekolah madrasah ataupun sekolah agama. Dan ini adalah disebabkan oleh minat yang timbul khususnya apabila abang sulung saya ketika saya berada dalam darjah 6 dalam buat persiapan untuk PSLE itu, abang saya berangkat meneruskan pengajian ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Jadi bagi seorang adik yang berumur 12 tahun ya melihat seorang abang diraikan begitu sekali oleh seluruh orang kampung dengan jamuan kenduri sebelum beliau berangkat, kemudian beramai-ramai orang kampung menghantar dan mengiringi beliau ke lapangan terbang ya untuk berangkat pada waktu itu, ditambah dengan apa yang saya katakan tadi, memang latar belakang orang tua juga sebagai seorang guru agama. Maka setelah keluar keputusan peperiksaan PSLE pada hujung tahun 1982, saya menyatakan kepada almarhum ayahanda saya kata saya nak tukar ke madrasah. Saya nak ikut jejak langkah abang saya yang berangkat ke Mesir. Jadi pada mulanya almarhum ayahanda seperti tidak percaya kerana beliau katakan keputusan saya di sekolah rendah itu baik. Keputusan PSLE juga melayakkan saya, kalaulah saya seorang berbangsa Tionghoa, untuk dimasukkan ke sekolah khusus ataupun SAP School. Tapi saya katakan saya punya keyakinan untuk cemerlang juga walaupun di dalam aliran sekolah madrasah. Jadi setelah mungkin melihat saya begitu berazam, ayahanda saya mengizinkan, lalu bermulalah era baru dalam kehidupan saya daripada pendidikan umum kepada pendidikan agama berbahasa Arab. Kita berbalik kepada masa Ustaz bersekolah rendah dahulu. Apakah kegiatan-kegiatan selain daripada belajar lah Ustaz yang selalu Ustaz lakukan? Main bola ke seperti anak-anak Melayu yang lain? Saya rasa seperti mana anak-anak kampung yang lain. Bila sebelah pagi, kalaulah sebelum ke sekolah, kami pergi belajar agama dulu. Kemudian selepas sekolah, kegiatan bermain-main dengan kawan-kawan dan jiran itu satu perkara yang biasa. Sama ada bermain bola ataupun bermain kejar-kejar, bermain sembunyi-sembunyi. Kami kalau main sembunyi-sembunyi itu satu kampung lah. Sembunyi dalam rumah jiran pun ada juga kan. Kemudian sebelah malam biasanya anak-anak kampung akan bersiap untuk belajar mengaji Quran di masjid. Jadi itu juga rutin saya seperti biasa, mengaji Quran di Masjid Ahmad di bawah bimbingan imam masjid. Daripada itulah sebelum maghrib sampailah waktu isyak. Jadi kemudian lepas tu kami pulang meneruskan kerja rumah, mungkin kerja sekolah yang perlu dibuat, dan biasanya anak-anak kampung ni dalam pukul 9-10 tu dah senyap lah. Itu rutin seharian. Kalau hujung minggu, itulah hari kami buat kecoh satu kampung lah. Tak ada yang senyap. Kalau ada kami ni yang main bola baling ke, bola tin ke, rounders ke, ya, ini mainan-mainan biasa anak-anak kampung. Sampailah kami meningkat remaja. Ustaz, bangunan Sekolah Rendah Inggeris Pasir Panjang tu saya difahamkan kini sudah menjadi satu rumah peralihan buat penagih. Apakah perasaan Ustaz kalau tentang ditiadakan lagi nama atau tidak ada nama sekolah ataupun nama sekolah itu sendiri?
Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berpindah randa sebenarnya. Ya. Sebelum tinggal di kampung Lorong Sarhat itu, saya dilahirkan ketika kami sekeluarga duduk di satu kampung di Pasir Panjang juga. Kalau boleh saya sebut di Batu Empat, Pasir Panjang. Kemudian selepas beberapa tahun kami pindah ke Batu Sembilan yang sekarang ini sudah sampai kepada kawasan Pandan. Ya. Kemudian pada tahun 77, ketika saya berada dalam darjah 1, kami berpindah ke Lorong Sarhat. Jadi perubahan dalam kehidupan itu satu yang memang kami dah terbiasa. Kemudian di Pasir Panjang juga kampung terpaksa beri laluan kepada pembangunan negara pada tahun 1987 ketika saya berumur 17 tahun. Jadi bagi saya ini satu realiti kehidupan. Lebih-lebih lagi saya sebagai seorang yang membesar meningkat remaja dalam era Singapura sedang rancak melalui tahap pembangunan, kampung-kampung terpaksa beri laluan. Ialah dari sudut sentimen seorang manusia, pastinya kita ini mengharapkan apa yang pernah kita lalui, ya, tempat-tempat yang membawa kenangan indah dan manis itu kalau boleh dikekalkan selama-lamanya. Seperti itu. Tetapi realiti mengajar, realiti kehidupan mengajar saya bahawa perubahan tidak boleh kita elakkan. Dan kita tidak boleh menjadi satu masyarakat yang enggan ataupun keberatan, ya, untuk ikut sama dalam arus perubahan jika perubahan itu diperlukan. Jadi apabila saya mendapat tahu bahawa bangunan bekas sekolah rendah saya dahulu sekarang ini sudah menjadi tempat peralihan, ya, saya rasa sesuatu yang boleh saya syukuri dan saya banggakan juga. Sebab tempat saya menerima ilmu dahulu, walaupun sudah tidak sesuai untuk diteruskan sebagai sebuah sekolah, tetap meneruskan saya kata sumbangannya kepada masyarakat dalam menyediakan tempat bagi membantu memulihkan golongan-golongan yang tertentu yang memerlukan bimbingan. Saya pernah lalu di sekolah tersebut walaupun setelah dewasa ini masih ada lagi ciri-ciri, banyak ciri-ciri yang belum berubah yang membuat saya mengenang kembali zaman persekolahan dahulu. Tetapi dari sudut misinya, peranannya dalam masyarakat dan negara, saya syukuri sebab dia tidak berhenti daripada membuat sumbangan kepada masyarakat. Terima kasih Ustaz. Soalan saya seterusnya, tadi Ustaz katakan setelah PSLE, Ustaz telah menukar aliran dari sekolah sekular terus ke sekolah Islamiah, ya. Jadi apakah perbezaan yang ketara pada pendapat Ustaz? Masya Allah, saya rasa perbezaannya besar sekali. Satu perkara yang perlu saya sebut terlebih dahulu ialah sistem dan kandungan kurikulum mata pelajaran madrasah pada ketika itu, tahun 82, 83, lebih kurang 3 dekad yang lalu, sangat jauh berbeza daripada sistem dan juga kurikulum madrasah yang ada dengan kita sekarang. Pada waktu itu, mata pelajarannya semuanya di dalam bahasa Arab. Ketika saya memasuki Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah pada tahun 1983, saya ditempatkan di kelas yang paling rendah, kelas persediaan. Jadi pada waktu itu memang semuanya dalam bahasa Arab, termasuk kita belajar asas matematik menggunakan bahasa Arab. Yang bagi saya, ialah dari sudut kandungan kemahirannya macam daripada darjah 6 kita dah belajar fraction, percentage dan sebagainya, kan. Kita belajar balik campur, tolak, plus, minus, multiple and divide. Tidak mencabar sama sekali mata pelajaran itu, tetapi penggunaan bahasanya bahasa Arab. Daripada pagi kami mulakan persekolahan pada jam 8 hinggalah selesai pada jam 1. Mata pelajarannya semata-mata tauhid, fikih, ibadat, Quran, ya. Kalau ada pun mata pelajaran bahasa Inggeris cuma satu waktu dalam seminggu atau satu period. Bahasa Melayu pun begitu juga. Jadi sama sekali berbeza sebab kalau di sekolah rendah yang saya lalui sebelum itu semuanya dalam bahasa Inggeris. Mata pelajarannya mata pelajaran yang tidak ada kena-mengena dengan agama, kan, lebih kepada sains, English, matematik dengan bahasa Melayu. Tetapi berubah sama sekali, ya, pelajaran yang saya lalui lebih kepada pemahaman tentang agama, tentang kepercayaan, tentang akhlak, tentang sikap, ya, tentang tanggungjawab juga. Jadi kami disediakan untuk menggalas tanggungjawab apabila kami berjaya menyelesaikan pendidikan madrasah itu.
kami perlu menjangkakan bahawa kami akan diharapkan untuk membimbing masyarakat dalam masalah agama. Jadi segala yang diberikan adalah menjurus ke arah itu. Sehinggalah saya selesai di Madrasah Al-Junaid pada tahun 1988. Jadi sepanjang zaman persekolahan Ustaz, ada tak guru-guru yang telah mempengaruhi hidup Ustaz? Masya Allah, saya rasa hampir ke semua guru pernah memberikan sentuhan kepada kehidupan dan hati saya. Bermula daripada sekolah rendah lagi. Guru-guru yang mengajar saya English sebagai contoh. Saya tidak pasti apakah itu memang dirancangkan demikian rupa, di mana kami, waktu saya masih ingat lagi di sekolah rendah, setiap guru itu sangat memberikan perhatian kepada akhlak, sangat memberikan perhatian kepada disiplin, kepada kita kata perincian dalam membuat sesuatu pekerjaan. Saya masih ingat lagi guru bahasa Inggeris saya daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kita nak buat margin line tepi muka surat, buat itu mesti sekian sentimeter yang tertentu. Kalau salah disuruh padam, dimarah. Cara tulis tarikh, hari dan sebagainya. Iaitu itu membentuk satu tahap disiplin. Sampailah apabila membawa kepada sekolah Madrasah Al-Junaid, saya rasa hampir ke semua guru pernah memberi kesan kepada pembentukan jiwa saya. Saya amat sukar untuk menamakan guru-guru yang tertentu. Setiap guru, seperti mana yang saya katakan, ada kesannya, sama ada besar ataupun kecil. Namun, kalau nak ditanya secara khusus, saya boleh sebut sebagai contoh almarhum Ustaz Ahmad Son Haji, seorang ulama yang dikenali di rantau Nusantara, seorang pakar Al-Quran. Kitab tafsir Quran beliau sebanyak 30 jilid itu merupakan di antara segelintir tafsir bahasa Melayu yang diiktiraf dan digunakan oleh masyarakat Islam, bukan setakat di Singapura tapi di Malaysia dan sebahagian daripada Indonesia. Jadi ketika saya belajar dengan beliau di madrasah, walaupun beliau itu seorang alim besar, beliau bukan setakat guru saya tetapi guru kepada semua guru-guru saya. Ya, sebab umur beliau yang senior, beliau telah mengajar di madrasah itu sejak daripada zaman Perang Dunia Kedua lagi. Tetapi apabila beliau berada di dalam kelas, beliau menunjukkan sikap sebagai seorang Muslim yang sangat merendah diri. Tidak menyombong, mengajar, dan nampak keikhlasannya. Saya belajar dengan beliau, antara yang masih saya ingat lagi ialah mata pelajaran fikih. Ya, tentang hukum hakam jual beli dengan transaksi kewangan dalam Islam. Ya, pada waktu itu saya masih berumur 15 tahun. Jadi kami ini budak kampung, ya kan? Tak pernah tahu tentang trades, tentang jual beli, tentang aktiviti perniagaan, ya. Tetapi pada waktu itu bila kami belajar fikih, kami diajak untuk melihat aspek hukum Islam dalam jual beli. Jadi alhamdulillah, bila awal permulaan tahun persekolahan tengok kitabnya, ini kitab yang terlalu susah untuk difahami. Tetapi cara beliau mengajar, walaupun beliau di tahap yang tinggi sebagai seorang alim besar, tapi bila berhadapan dengan murid-murid yang baru pertama kali didedahkan dengan penggunaan kitab yang begitu susah, dengan topik pembelajaran yang begitu asing bagi kami, beliau berjaya membawa kami memahami konsep-konsep asas dalam perniagaan menurut pandangan Islam. Jadi sentuhan itu, ya, cara mengajar, akhlak peribadi beliau, nasihat-nasihat yang selalu beliau beri, membuat saya ini terkesan sehingga membentuk kepribadian saya sehinggalah hari ini. Dan yang sesuatu yang sangat saya hargai juga bagaimana perjalanan hidup saya diatur demikian rupa. Bila saya belajar asas kewangan Islam dengan Ustaz Ahmad Son Haji Muhammad marhum sebagai murid, ya. Kemudian saya selesai pengajian di Madrasah Al-Junaid, saya sambungkan pelajaran di Universiti Al-Azhar di Mesir. Saya balik sebagai seorang guru agama, saya bertugas sebagai pegawai di Majlis Agama Islam Singapura. Saya diketemukan lagi dengan beliau, tetapi bukan sebagai murid dengan guru, sebagai satu pasukan dalam jawatan kuasa fatwa. Ya kan? Saya sebagai pegawai Majlis Agama Islam Singapura turut serta dalam perbincangan fatwa, yang mana pada ketika itu beliau di antara ahli ataupun anggota tunggak yang memberikan banyak sumbangan kepada perbincangan-perbincangan jawatan kuasa fatwa. Jadi begitulah sehinggalah akhirnya
saya masih ingat lagi, sehinggalah beliau menghembuskan nafas yang terakhir, dapat sama-sama sembahyangkan jenazah untuk beliau. Jadi itu sangat memberikan kesan kepada saya. Jadi bagai seorang murid pula bagaimana Ustaz? Ustaz murid yang bagaimana? Yang Ustaz rasa bijak sudah pastilah, yang tekun ke, yang nakal ke, yang rajin, bagaimana Ustaz? Saya ni macam mana saya nak kata ya, nak kata tekun, rajin, saya ingat ada sebahagian sahabat-sahabat saya dulu yang mengatakan saya demikian, walaupun saya tak rasakan seperti itu. Mungkin boleh saya kongsikan bahawa saya ni pelajar yang mungkin secara semula jadilah cari ruang untuk menguasai pelajaran secara bijak. Maknanya kata orang tu kalau perlu shortcut, saya shortcut lah. Ya, sebagai contoh ya, apabila saya di Madrasah Al-Junaid ya, ada sebagian teman-teman bila hendak memasuki ataupun buat persediaan untuk peperiksaan, kurikulum ataupun pendekatan pembelajaran agama zaman saya dulu banyak menekankan aspek penghafalan. Jadi kawan-kawan tu bila nak dekat periksa menghafal. Saya pula tak berapa minat menghafal. Tapi saya cari jalan macam mana kalau boleh saya cuba fahami dan kemudian bila menjawab berdasarkan bahasa saya sendirilah. Walaupun menggunakan bahasa Arab ya, mana yang boleh. Tetapi itu alhamdulillah rupanya diterima oleh para guru. Dan biasanya markah saya itu markah antara yang baik jugalah kan. Jadi ada kawan yang kata tak adil. Bila belajar saya tak belajarlah hafal, kata orang tu kalau gunakan bahasa pasarnya tunggang tembalik seperti kawan-kawan yang lain ya. Tetapi itu menjadi cara saya lah belajar cara bijak. Sampailah ke Universiti Al-Azhar pun begitu juga, sebagian sahabat bermati-matian menghafal, mengingat fakta untuk peperiksaan, saya ni relax je. Tetapi tidaklah saya mengatakan bahawa saya tidak menghargai pendidikan yang saya lalui itu. Saya tak tahulah, mungkin macam saya katakan awal tadi, sebab saya terkesan dengan kehidupan marhum ayahanda saya sebagai seorang guru agama. Jadi saya minat. Ketika saya umur 12 tahun, abang saya berangkat ke Universiti Al-Azhar, saya menjadi bertambah minat. Ketika saya di sekolah rendah, terkhususnya peringkat darjah 5 dengan darjah 6, ada sebagian guru yang panggil saya Ustaz. Waktu saya darjah 5, darjah 6, ini Ustaz Fatris. Saya ingat lagi guru-gurunya yang tertentu. Jadi saya tak tahu kenapa, bukanlah saya ni waktu itu dah cakap dengan gunakan ayat Quran dan sebagainya kan, tetapi mungkin latar belakang keluarga, mungkin cara saya ni saya tak tahulah apa lainnya daripada orang lain. Agaknya itu jadi doa ke apa daripada guru-guru saya mengajar saya bahasa Melayu sampai saya benar-benar jadi ustaz ya. Jadi begitulah saya amat menghargai laluan ilmu dan pendidikan yang telah saya lalui. Sehinggalah sekarang ini juga saya amat menitik beratkan aspek ilmu. Dan walaupun saya kata orang tu dah jadi mufti, dah jadi alim besar, saya tak rasa demikian pula. Saya rasa bahawa perjalanan saya sebagai seorang yang mencari, menuntut dan cuba menguasai ilmu itu masih berterusan sampai hari ini. Masih membaca kitab, masih lagi kalau saya hadir untuk mengendalikan kursus ataupun kelas agama di masjid, saya anggap tu sebagai proses saya belajar. Sebab sebelum saya mengajar, saya akan buka buku, cari bahan. Saya pasti akan cuba. Selagi saya tak jumpa, kata orang tu, ilmu yang baru, saya akan rasa gelisah bila saya nak sampaikan ilmu kepada orang. Zaman remaja Ustaz pula bagaimana? Adakah perkara-perkara yang mengejutkan, mungkin ramai yang tidak tahu tentang zaman remaja Ustaz sendiri? Kalau perkara yang mengejutkan tu, yang negatif saya tak nak cerita. Saya dibesarkan zaman remaja saya yang saya lalui, zaman kegemilangan muzik rock di Singapura dan di Semenanjung Melayu ya. Maka kehidupan kami sebagai remaja berkisar pada trend seperti itulah. Dari segi pendengaran, terbiasa dengan muzik rock, Wings, Search dan sebagainya. Dari segi tontonan TV ataupun hiburan
melalui pandangan visual. Saya melalui zaman remaja di mana Gusti itu satu yang sangat diminati oleh semua orang. Kita berjalan kat Geylang pun ada kedai sewakan video tayangan tayangan perlawanan Gusti. Saya ikut sama tonton itu. Tetapi mungkin ada perbezaan sedikit dengan remaja-remaja lain pada waktu itu kerana kami di madrasah. Ya kan? Jadi kata orang tu nakal pun nakal juga, tapi bila berjalan mana-mana, bila waktu solat kita pergi ke masjid. Waktu cuti sekolah bulan 6 ataupun bulan 12 hujung tahun, banyak masa yang banyak kami berkumpul di madrasah. Ada hari-hari yang tertentu kami cari kelas-kelas agama tertentu di masjid. Jadi itu aktiviti kata orang tu geng-geng saya lah. Ada masanya bila malam minggu kalau ada perlawanan bola di Stadium Negara, ikut-ikutlah pergi tengok bola juga. Fandi Ahmad, Malik Awak bermain bola. Tapi saya tak rasalah ada perkara-perkara yang mengejutkan, yang lain sangat daripada orang lain. Ya. Mulai zaman remaja, fokus pada persekolahan, banyak masa dihabiskan dengan sahabat-sahabat. Pada tahun 87, ketika umur 17 tahun, kami terpaksa keluar daripada kampung dan pindah ke rumah pangsa. Melalui satu, kata orang tu, perubahan budaya lah. Kalau di kampung sebagai contoh, bila kita balik sekolah, balik rumah, kita berkumpul dengan orang kampung biasa. Tapi bila pindah rumah pangsa ni, balik rumah tu masuk dalam rumah. Ya kan? Tidak ada lagi duduk bersembang dengan jiran, tidak ada lagi panggil orang kampung main bola ramai-ramai. Satu perubahan. Jadi waktu itu berubah hidup saya. Teman-teman saya adalah teman-teman di sekolah. Jadi kita tinggalkan zaman Isabella, Ustaz, dan zaman Henry the Giant, Coco Beware. Ustaz tadi kerap menceritakan tentang ayah Ustaz. Adakah ayah Ustaz menjadi satu pengaruh besar buat hidup Ustaz sendiri? Antara yang memberikan pengaruh besar dalam hidup saya. Saya sebagai seorang anak, saya perhatikan ya, ada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kedua ibu bapa saya dalam membesarkan kami. Terutama ketika kami adik-beradik melalui zaman remaja. Saya pun menjadi salah satu cabaran kepada kedua orang tua saya. Tapi satu perkara yang saya perhatikan ayahanda saya ialah beliau tidak pernah menengking, tidak pernah memarahi dengan meninggikan suara. Saya sendiri boleh saya akui dan saya sahkan sepanjang hidup saya sampailah saat ayahanda saya meninggal dunia, tubuh badan saya ini tidak pernah disakiti. Sama ada dengan cubitan, dengan pukulan, apatah lagi kalau menggunakan alat-alat yang mungkin digunakan sebagian orang. Tak pernah. Tetapi kami adik-beradik, satu perkara ialah kalau ada perkara yang kami buat yang kami tahu tidak disukai oleh ayahanda, ayahanda kami akan bercakap sedikit, renung mata, marah, tapi dengan dalam bentuk menunjukkan rasa tidak suka itu bukan dengan meluahkan perkataan secara suara yang tinggi. Ya. Kami akan tahu bila ayahanda kami menyebut bahawa dia tidak suka, dia akan katakan tak sepatutnya begini-begini, dengan hanya beberapa patah perkataan, dengan menunjukkan raut wajah yang serius, kami akan segan, kami akan hormat. Ya. Kami akan rasa sangat bersalah, tidak rasa takut, bukan rasa gerun, tapi rasa tidak wajar apa yang kami buat itu. Saya melihat juga bagaimana beliau dalam mendidik pelajar-pelajarnya yang datang ke kelas agama yang diadakan di rumah kami sendiri. Saya masih ingat lagi kalau kelas bagi pelajar lelaki pada setiap hari Selasa dengan Rabu malam, tetapi bagi pelajar muslimah pada setiap hari Sabtu dan Ahad petang. Jadi cara beliau menyampaikan itu ialah menyampaikan agama dalam bentuk yang sangat memikat, dalam bentuk yang sangat indah. Beliau, saya ingat saya lah, walaupun saya tidak duduk, kata orang tu duduk mendengar sepanjang kelas beliau dijalankan, tapi kadang-kadang memasang telinga, kadang-kadang perhatikan juga bila beliau berinteraksi ya, dengan murid-muridnya bila mereka meminta pandangan, nasihat, ada persoalan agama. Beliau akan memberikan bimbingan, mengajar dan memberi jawapan dengan cara yang sangat-sangat memikat hati. Sangat menyentuh hati. Dan saya rasa itu yang juga menjadi sesuatu yang mempengaruhi saya. Saya tak tahu, saya tidak menyengajakan ya, cara saya berceramah sebagai contoh.
Tapi feedback ataupun maklum balas yang biasa saya terima daripada orang-orang yang ikuti, kata cara ustaz ni katanya lembut, memudahkan orang untuk terima. Itu saya sahkan Ustaz. Saya tak tahu itu sebab itu pandangan orang dan penilaian orang lain. Saya rasa kemungkinan sebab itu. Saya masih ingat dalam seni menyampaikan ilmu agama, saya pernah ditegur sekali saja oleh almarhum ayahanda saya ketika beliau masih hidup. Saya baru pulang daripada daripada Universiti Al-Azhar sebagai seorang ustaz muda. Pernah saya berceramah ketika itu di Masjid Darul Makmur Yishun sebab kami tinggal di sana. Untuk kali pertama dalam hidup saya menyampaikan ceramah selepas salat tarawih dalam bulan Ramadan. Jadi lepas keluar masjid ada yang menyampaikan alhamdulillah, terima kasih ustaz gitu gini, ada kata baik, abang saya pun bila dengar dia kata bagus ya. Tapi bila balik ayahanda marhum mengatakan satu, kata abah nak tegur, kata dia, bila cakap jangan laju sangat. Bila saya ya tak ya juga kata. Jadi rupa-rupanya beliau itu mampu memikat dengan bahasa yang mudah, percakapan yang tidak terlalu laju dan tidak terlalu tinggi intonasi suara. Dan tidak perlu kata orang tu ganas-ganas dan garang-garang sangat dalam masalah agama. Itu mencorak pendekatan saya ataupun gaya saya. Dari segi akhlaknya, saya melihat betapa masyarakat ya dalam menyuarakan, katalah kemungkinan ada isu-isu dalam masyarakat yang tertentu. Bila berbincang dengan marhum ayahanda saya, beliau tidak menambah kekeruhan. Beliau tidak berikan komen yang menambah apa tu kata orang kekalutan ataupun menimbulkan emosi kemarahan. Sebagai contoh ya, ialah dalam suasana kampung-kampung terpaksa beri laluan kepada pembangunan negara. Ada orang-orang kampung tu yang rasa tidak selesa, ya kan? Ini tempat tinggal mereka. Ada yang berikan komen yang kritikal terhadap pemerintah, undang-undang dan sebagainya. Jadi bila kata orang tu sesi-sesi bersembang ya antara seorang guru almarhum ayahanda saya dengan murid-muridnya, perkara itu ditimbulkan juga. Tapi saya masih ingat dengan jelas ayahanda saya tidak pernah menimbulkan sesuatu percakapan yang ikut kata orang tu menuang minyak kepada api. Ya kan? Tetapi lebih kepada satu kata orang tu usaha untuk membimbing masyarakat untuk melihat bahawa di sebalik ujian itu pasti ada kebaikan. Ya, kalaupun ada kekurangan, bagaimana kita mengatasi dan mengubah kekurangan itu kepada satu kelebihan. Sebagai contoh juga, beliau seorang guru agama, maka isu-isu tentang keagamaan juga ditimbulkan oleh pelajar-pelajar beliau, murid-murid beliau. Komentar-komentar terhadap mantan mufti kita, sebagai contoh ya, yang saya gantikan beliau ni, Syekh Said Isa Smail. Ada isu-isu yang tertentu. Jadi bila murid-murid timbulkan pandangan-pandangan yang agak kritikal ya kan terhadap beberapa pendirian Syekh Isa sebagai mufti pada waktu itu, saya masih ingat ayahanda saya menegur pelajar-pelajarnya, murid-murid, mengatakan bahawa apapun perbezaan kita, tidak semua yang dia buat itu kita fahami. Kan? Tetapi satu perkara yang disebut oleh ayahanda marhum ayahanda saya ialah bahawa kita perlu menghargai ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ya kan? Bila kita mengenali beliau, kita duduk, kita bertanya, mendapatkan penjelasan, barulah pada saat itu kita akan dapat memahami kenapa beliau mengambil keputusan-keputusan yang tertentu. Jadi itu sampai sekarang sangat memberi kesan kepada saya. Saya amat prihatin ya, dan saya secara sedar mengelakkan diri daripada membuat komen-komen yang kritikal terhadap pandangan agama orang lain, walaupun di kalangan teman-teman asatizah saya sendiri. Bahawa bagi saya yang penting kita perlu saling hormat menghormati. Mungkin ada faktor-faktor tertentu kenapa seseorang itu memberikan pandangan yang berbeza dengan pandangan kita. Maka sikap hormat menghormati itu satu yang sangat-sangat saya pegang sebagai prinsip sehinggalah pada hari ini. Ustaz bersekolah di Madrasah Al-Junaid, kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar. Apabila Ustaz pulang, Ustaz bekerja sebagai seorang pegawai di Majlis Ugama Islam Singapura, dan kemudian Ustaz dipinjamkan ke Madrasah Al-Islamiyah sebagai seorang mudir ya. Boleh dikatakan tugas sebagai seorang mudir tu sama seperti seorang CEO sebuah syarikat. Boleh tak Ustaz kongsi pengalaman Ustaz sebagai seorang mudir dan tanggungjawab sebagai seorang mudir,
dan juga pencapaian Ustaz semasa bersama Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Irsyad Sanam. Saya seorang yang sangat meminati bidang perguruan. Ketika saya masih di Madrasah Al-Junid, saya ingat ketika umur saya 17 tahun, masih tinggal di Pasir Panjang, saya sudah mula mengajar. Pada hujung minggu di Sekolah Rendah Jubli, ya, bangunannya sudah tidak ada lagi sekarang, di West Coast ya. Pada waktu itu tiap-tiap hari Ahad ada menganjurkan kelas agama. Jadi saya turut diminta untuk membantu mengajar ketika umur saya 17 tahun. Jadi saya datang ke madrasah Jubli itu pada hari Ahad mengajar anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Itu menimbulkan minat yang sangat besar dalam diri saya dalam bidang perguruan. Setiap saat saya datang mengajar, saya rasa keseronokan yang sangat besar. Kemudian apabila saya berpindah ke Yishun pada tahun 88, masih lagi sebagai pelajar Madrasah Al-Junid umur 18 tahun, saya juga turut diminta oleh sebahagian guru saya sendiri untuk membimbing anak mereka tuition agama. Jadi juga minat dalam perguruan dan pengajaran ya. Jadi bila kembali daripada Mesir, saya bertugas sebentar di Madrasah Al-Junid sebagai guru selama lebih kurang 6 bulan. Kemudian barulah dipelawa untuk turut menyumbangkan bakti di Majlis Agama Islam Singapura, sehinggalah pada tahun 1997 ya. Waktu itu saya diminta oleh Jawatankuasa Pentadbir Madrasah Al-Irsyad untuk membantu madrasah yang ketiadaan guru besar. Jadi saya mengambil kesempatan itu kerana saya masih lagi mempunyai rasa cinta kepada tugas sebagai seorang guru. Cuma masalahnya pada waktu itu ialah saya tidak ada punya pengalaman sebagai seorang pengurus sebuah institusi seperti sekolah sebagai contoh. Malah menjadi seorang guru yang berkesan pun tidak boleh hanya setakat minat. Dia perlu melalui latihan ya. Yang mana itu tidak saya miliki. Tetapi kerana kesungguhan pihak pentadbir madrasah yang perlukan sangat khidmat seorang untuk mengetuai madrasah yang tiada guru besar, saya sahut cabaran itu. Tetapi alhamdulillah saya dibimbing oleh mantan Presiden MUIS, iaitu mantan Naib Presiden MUIS, Tuan Haji Syafawi Ahmad, ya, yang juga merupakan seorang pendidik, ya, pernah menjawat jawatan Naib Pengetua Sekolah. Beliau sebagai penyelia madrasah, saya sebagai guru besar. Jadi dalam saya bertugas cuba untuk mengendalikan sekolah, memimpin guru, ya, memastikan kurikulum berjalan dengan baik, beliau membimbing, mengajar bahawa ada perkara yang tertentu harusnya buat seperti ini, tidak seperti itu. Alhamdulillah, itu mengukuhkan lagi keyakinan saya. Saya di Madrasah Al-Irsyad tidak lama. Berapa tahun Ustaz? Saya ingat pada tahun 1997 saya mula. Pada tahun 1999, waktu itu kita sebagai sebuah masyarakat hangat memperkatakan tentang laluan masa depan madrasah, ya, apabila pemerintah memperkenalkan Akta Pendidikan Wajib ataupun Compulsory Education. Jadi pada waktu itu kita membincangkan apakah laluan yang terbaik untuk masa depan Madrasah Al-Irsyad dan juga madrasah-madrasah yang lain. Saya mengambil kesempatan untuk meminta pihak pentadbir untuk menguatkan lagi keupayaan saya sebagai seorang guru besar. Saya minta untuk ditaja bagi saya meneruskan pengajian dalam bidang pendidikan, in education. Jadi pada tahun 2000, saya ingat lagi, madrasah buat keputusan tersebut membiayai pengajian saya di peringkat sarjana pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Kuala Lumpur, khusus dalam pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Itu mengambil masa hampir 2 tahun. Jadi selama itu saya tidak terlibat sepenuh masa dengan madrasah. Ya, saya bercuti belajar. Pada tahun 2002, 2003, awal 2003, saya kembali ke madrasah selepas pengajian saya selesai di Kuala Lumpur. Juga tidak lama,
walaupun telah ditaja, dibiayai oleh pihak madrasah, kembali bertugas di madrasah, lebih kurang setahun, saya diminta untuk kembali ke Majlis Ugama Islam Singapura. Jadi perbincangan diadakan antara pihak MUIS dengan juga pentadbir madrasah, melihat kepada keperluan untuk pejabat mufti pada ketika itu memerlukan seorang ketua. Ya, ketua pejabat mufti tidak ada. Jadi setelah perbincangan diadakan, saya pun kata saya bersedia kembali. Saya kembalilah ke Majlis Ugama Islam Singapura. Jadi saya berada di Madrasah Al-Irsyad 97 hingga lebih kurang tahun 2000, selama 3 ataupun 4 tahun. Kemudian saya break cuti 2 tahun. Kemudian balik ke Madrasah Irsyad setahun, dah kembali ke MUIS lagi. Ya. Tapi itulah kalau semasa 3-4 tahun di Madrasah Irsyad tu satu saat ataupun satu tempoh yang juga memberikan banyak kenangan manis kepada saya, terutama bila bersama dengan pelajar. Saya suka duduk dengan anak-anak, saya suka duduk dengan remaja. Ya kan? Antara cabarannya ialah pada tahun 1998 Madrasah Irsyad tidak mempunyai pilihan selain daripada memulakan kelas menengahnya sendiri. Sebelum itu Madrasah Irsyad cuma kelas rendah, darjah 1 hingga darjah 6. Jadi ada isu murid-murid lepas darjah 6 hendak disalurkan ke mana untuk pelajaran peringkat menengah. Madrasah Al-Junaid alhamdulillah banyak membantu menerima pelajar, tetapi mereka juga punya, kata orang tu, keterbatasan, ya, tak dapat terima semua. Jadi pelajar kami macam mana kalau tidak boleh meneruskan pengajian secara teratur. 1998 itulah cabarannya yang saya rasa memberikan saya pengalaman yang sangat memperkayakan kemahiran dan pengetahuan saya bila kita mulakan peringkat menengah kami sendiri. Dengan segala cabarannya, tetapi melihat setiap kali datang sekolah walaupun ada masalah, melihat wajah-wajah anak-anak remaja ini umur 13 tahun ingin meneruskan pengajian, duduk bergurau dengan mereka, main bola dengan mereka, duduk makan di kantin dengan mereka walaupun saya guru besar. Tapi itulah saya katakan peribadi saya lah, ya, sangat seronok dengan anak-anak muda. Jadi pada pendapat Ustaz, apakah cabaran bagi pelajar-pelajar madrasah di zaman dan zaman baru ini dan juga alaf baru ini? Alhamdulillah, daripada isu yang saya katakan hangat dibincangkan oleh pihak madrasah ketika kemuncak isu pendidikan wajib pada tahun 1999, tahun 2000, ya. Saya rasa madrasah telah mengambil banyak langkah yang sangat kritikal untuk memajukan lagi sistem pendidikannya. Kurikulum dirombak, falsafah pendidikan madrasah disemak semula, infrastruktur dipertingkatkan. Pada hari ini saya melihat banyak kemajuan. Pelajar madrasah dapat menikmati satu sistem pendidikan yang jauh berbeza daripada apa yang saya lalui dulu. Para pelajar madrasah didedahkan dengan pengetahuan yang lebih luas. Mereka disiapkan melalui infrastruktur, keperluan yang mencukupi, ya, untuk mereka meneruskan laluan dan perjalanan sebagai seorang pendidik ataupun tokoh agama setelah mereka habis pengajian. Dan saya dapat melihat itu pada kualiti dan mutu pelajar-pelajar madrasah sekarang ini. Jauh berbeza daripada apa yang sering saya lalui dahulu. Mereka lebih berkeyakinan dalam membincangkan tentang agama, mereka lebih banyak pengetahuan dibandingkan ketika saya masih sekolah dahulu. Mereka lebih selesa menggunakan ketiga-tiga bahasa. Bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ketika saya habis madrasah dahulu, saya kehilangan kemahiran bahasa Inggeris. Saya tidak mampu, tak punya keyakinan langsung untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Ketika saya meneruskan pengajian 4 tahun di Mesir, hilang terus bahasa Inggeris. Jadi bila balik, mula bertugas, masuk ataupun ikut dalam menyertai Majlis Ugama Islam Singapura sebagai pegawai, saya menghadapi, kata orang tu, cabaran yang besar. Sebab banyak laporan yang perlu disiapkan dalam bahasa Inggeris, banyak komunikasi dengan masyarakat yang menggunakan bahasa Inggeris. Jadi saya terpaksa kata orang tu melalui kesukaran-kesukaran itu. Saya melihat para pelajar madrasah sekarang, mereka keluar dengan sangat selesa menggunakan ketiga-tiga bahasa. Malah walaupun saya ini mempunyai kelulusan PhD daripada England, tetapi bila berbicara dalam bahasa Inggeris dengan pelajar-pelajar madrasah sekarang, saya rasa mereka menguasai bahasa jauh lebih baik daripada saya.
Jadi alhamdulillah cabarannya ialah untuk pelajar madrasah ini meneruskan perjuangan tahap yang berikutnya. Bila mereka meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar, mereka harus mampu menjangkakan apakah cabaran-cabaran yang baru yang akan mereka hadapi dan cabaran yang baru yang akan dihadapi oleh masyarakat. Mereka tidak boleh bila menyambung pelajaran ke universiti, sama ada Azhar ke, di universiti yang lain ke, menjangkakan bahawa masyarakat akan berada dalam keadaan seperti mana yang saya hadapi dulu bila saya habis belajar 25 tahun yang lalu, ya kan? Itu cabaran mereka, ya, untuk menyesuaikan diri dengan keperluan masa kini, dan apabila kembali nanti membimbing masyarakat mengikut pada tahap yang diperlukan oleh masyarakat, bukan berhadapan dengan masyarakat 30 tahun yang lalu yang saya hadapi. Itu cabaran yang perlu ada.